Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit mengenai motivasi, kreativiti, pengurusan bilik darjah dan juga interaksi di dalam bilik darjah. Okey, kita mula dengan motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi ini adalah suatu desakan yang menjadikan manusia ini boleh mengubah sikap, minat dan juga kegiatannya. Secara ringkasnya, motivasi ini ialah perangsang yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang individu untuk mencapai suatu matlamat. Okey, di dalam proses pembelajaran dan pengajaran, motivasi ini adalah satu unsur yang sangat penting. Kerana apa? Kerana ia membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran, dan proses itu akan berlaku dengan baik dan lebih bermakna. Dan konsep motivasi ini dapat dijelaskan berdasarkan pada ciri-ciri individu ataupun pada perangai individu. Contohnya begini, terdapat dua orang murid. Seorang murid ni bertindak melakukan sesuatu disebabkan keinginan dia yang memang betul-betul untuk berjaya. Seorang lagi murid bertindak kerana dia takutkan gagal. Okey, berdasarkan contoh yang telah diberi tadi, kita boleh dapati dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, iaitu dari dalaman, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik daripada luaran. Okey. Motivasi intrinsik tadi seperti yang saya katakan, dia daripada rangsangan dalaman, terdiri daripada dorongan ataupun minat individu bagi melakukan aktiviti tanpa mengharapkan ganjaran. Okey, motivasi intrinsik ni dia lebih melibatkan kepada penghargaan kendiri lah, yang mana murid berasa seronok ataupun puas hati bila dia melakukan sesuatu itu tanpa ganjaran. Okey, manakala motivasi ekstrinsik pula ialah daripada rangsangan luar. Apabila seseorang murid itu dia membuat sesuatu kerana rangsangan luar, seperti ingin mendapat grade yang baik, ingin mendapat markah yang banyak, ingin mendapat penghargaan daripada rakan-rakan, ingin mendapat pujian daripada guru-guru, itu adalah motivasi daripada luaran. Dan pujian daripada guru kepada murid sebenarnya akan menyebabkan daya usaha murid itu menjadi meningkat. Kerana apa? Peneguhan ni adalah suatu motivasi ekstrinsik yang boleh memberi kesan kepada tingkah laku murid. Jadi, bila murid ni mendapat motivasi daripada luaran, dia akan lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang bukan daripada dalaman dia. Dia akan buat dengan bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya kita beralih kepada poin kreativiti. Okey, apa itu kreativiti? Kreativiti ni adalah suatu kebolehan yang ada pada manusia untuk mencipta sesuatu. Okey, seorang manusia yang mempunyai pemikiran yang kreatif, mereka akan memandang sesuatu perkara itu dari pelbagai sudut. Okey, kalau dari aspek murid, murid ni memiliki sifat flexibility, iaitu keupayaan untuk mencipta sesuatu dalam pelbagai bentuk idea dan juga dalam pelbagai kategori lah. Okey, kreativiti daripada murid ni juga datang kerana sifat ingin tahu dalam diri mereka, iaitu idea-idea yang datang daripada diri mereka itu adalah idea yang asli, yang baru, yang tidak meniru mana-mana bahan. Seterusnya adalah pengurusan bilik darjah. Okey, secara ringkasnya kita panggil PBD. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan PBD? PBD ni adalah teknik yang digunakan oleh guru untuk mengawal kelas. Guru akan menggunakan pelbagai teknik ataupun pelbagai strategi untuk memastikan muridnya berada dalam keadaan teratur, berkelakuan baik dan juga produktif pada waktu sekolah. Okey, pengurusan bilik darjah yang kurang berkesan ni akan menyebabkan kekacauan dan juga tekanan kepada guru dan murid. Sebab apa? Sebab persekitaran pembelajaran itu tidak harmonis. Jadi, kita sebagai guru yang merupakan pengurus utama bilik darjah perlulah bijak dalam melaksanakan strategi yang dirancang supaya murid dapat menguasai
pelajaran ataupun pembelajaran yang dibentangkan. Dan juga guru perlu mengetahui ataupun mengenal pasti latar belakang setiap muridnya supaya dapat meningkatkan kemampuan guru itu untuk membantu murid itu berjaya. Dan akhir sekali adalah interaksi di dalam bilik darjah. Okey, yang dimaksudkan dengan interaksi di dalam bilik darjah ni adalah komunikasi yang sihat antara guru dan murid, juga murid dengan murid. Okey, jadi dua komunikasi ni perlu diwujudkan untuk menjamin interaksi yang baik di dalam bilik darjah. Okey, untuk mewujudkan interaksi yang baik ni perlulah menggunakan gaya bahasa yang baik, intonasi yang sopan. Maksudnya gaya bahasa dan intonasi ni digunakan bersesuaian dengan siapa dia bercakap. Kalau dia bercakap dengan guru, jadi gunakanlah bahasa yang sopan ataupun formal dengan guru. Kalau berinteraksi dengan rakan-rakan, gunakanlah cara berinteraksi dengan rakan-rakan iaitu secara tidak formal. Dan untuk memastikan interaksi yang baik, budaya saling hormat menghormati ini perlulah ditegaskan. Guru perlu menegaskan budaya ini. Kesan interaksi yang aktif akan mencungkil sifat ingin tahu murid dengan lebih mendalam lagi. Contohnya, ketika sesi soal jawab berlangsung, pastinya akan timbul persoalan yang pelbagai dari kalangan murid. Jadi, persoalan yang timbul itu akan mendorong pelajar-pelajar lain ataupun murid-murid lain untuk berkongsi idea mereka. Jadi, di situ berlakulah interaksi yang aktif di dalam bilik darjah. Okey, sekian saja daripada saya. Diharapkan apa yang saya kongsi ini bermanfaat dan dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.